Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Munawwarah Taman Nusa Bayu, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, yang dihormati Barisan AJK Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita sambung pembacaan kitab Fathul Iman, suka untuk saya kongsikan kelebihan menuntut ilmu daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, Saribatul Hadis, karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Imam Suyuti. Jadi asal kitabnya tulisan Jawi, telah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nurain binti Abu pada tangan saya, muka surat 16. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya, kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di kurang mafhumnya, bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, orang alim ini orang yang berilmu, tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap suatu yang naik atasnya, matahari, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di materi atas suratannya, ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Hai hamba Allah yang mensia-sia akan segala hak penghulunya, hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati dia, dicabut Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadah, dan diharamkan mati atas beriman. A'adzanallahu min dzalik. Minta lindung kita kepada Allah daripada demikian itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya lebih kurang bahawasanya yang terlebih sangat manusia seksa pada hari kiamat itu orang alim, orang yang ada ilmu, yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yang ini tiada mengamalkan dengan ilmunya. Meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Dan lagi kata Ibnu Ruslan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasad. Artinya lebih kurang, maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakunu. Artinya lebih kurang, ilmu dengan tiada amal itu gila,
Dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada, iaitu tiada sah. Jadi beberapa ancaman jika kita tidak mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan kemudian Imam Ghazali juga menerangkan ilmu dengan tanpa amal itu gila, tapi amal tanpa ilmu itu tiada ada, iaitu tiada sah. Jadi rugi kalau kita beramal tanpa ilmu. Baik, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Artinya lebih kurang dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim, duduk bersama-sama orang alim, maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku pada dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan dia serta aku pada hari kiamat. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku dhaman, jamin baginya atas Allah Ta'ala akan syurga. Dan daripada Sayyidina Ali ibni Abi Talib bahawasanya berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang mafhumnya, barang siapa ziarah akan orang alim, iaitu pada kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai di dalam syurga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap huruf, tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kubur satu mahligai di dalam syurga daripada emas, seperti yang tersebut dalam kitab Riyadhur Rayyahin. Baik, cukuplah beberapa kelebihan ilmu dan ancaman tidak mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, beri semangat kita terus belajar dan ulang kaji, dan dapat disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah taala. Jadi cerita pasal ziarah orang alim, jabat tangan orang alim. Ustaz orang alim ke? Tidak. Saya tukang baca kitab orang alim. Nama orang alim ni ulama lah. Guru saya suruh pesan, Dil, ingat kita ni bukan orang alim, kita tukang baca kitab orang alim saja. Selalu pesan kan. Baik, mari kita sambung kitab Paku Iman dan Simpulan Iman bagi Al-Abdu Al-Fakir Al-Hakir Al-Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi, ulama Kedah, diselenggara oleh Khuwaidimullah Anwar bin Haji Mu'a'ai yang berkhidmat dan bermukim di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Romi. Dua-dua saya beli supaya saling melengkapi. Kadang yang Jawi ni dia tak tulis, ada surah. Surah apa ada tulis. Baik. Tapi yang kita baca yang Rubi mudah. Muka surat 28, iradah, dan kedelapannya iradah. Artinya wajib bagi Allah itu ada iradah. Iradah itu apa? Artinya kehendak, iaitu berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya, iaitu Allah Ta'ala. Tiap-tiap suatu, berlaku tiap-tiap suatu, maknanya setiap perkara lah, yang baik ke yang buruk, dengan sengajanya Ta'ala. Sengajanya iaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang sengaja jadikan, Allah Ta'ala sengaja kehendaki. Yang berdiri sifat iradah itu pada zatnya Ta'ala, iaitu sifat iradah itu ada pada diri Allah Ta'ala.
Berdiri sifat iradah pada zatnya Allah Ta'ala, yang ini dia tu sifat, dia bukan zat. Allah tu zat, diri. Iradah tu sifat. Walaupun dia berbeza, sifat beza, zat berbeza. Walaupun berbeza tapi tidak bercerai tanggal, tidak berpisah. Apa kerja iradat, apa tugas sifat iradat? Yang menentu ia dengan iradahnya pada azali akan mungkinat. Iradatnya ini, kehendak Allah ni menentukan pada azali akan mungkinat. Menentukan apa? Nasib makhluk. Mungkinat tu makhluk. Menentukan takdir, mentakdirkan apa yang akan berlaku. Allah Ta'ala dah rancang sejak makhluk belum ada lagi apa yang akan berlaku daripada mula makhluk yang pertama sampailah makhluk yang terakhir dijadikan, dan dikekalkan syurga dan neraka tu sampailah bila-bila. Orang Jawa kata forever and ever. Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris, arwah nenek saya pandai cakap Inggeris. Arwah nyai, panggil nyai Jawa kan. Dia pandai, bukan setakat pandai cakap Inggeris, pandai buat pantun Inggeris. Main ni kan, buat pantun Melayu pun susah, ni pantun Inggeris dia buat. Ingat kan. Arwah nyai saya kan. Apa ustaz pantunnya? Yes no, no yes. Nampak? Yes no, no yes. Orang-orang ya wis. Macam lain je ustaz. Yelah, ni sikit lah, beza sikit lah. Tapi kena lah juga sikit. Yes no, no yes. Orang-orang ya wis. Yes no, no yes. Orang-orang apa? Tak ada. Ya wis, ya dah. Tak ada dah. Kan? Indik je lah, pantunnya pantun juga. Baik. Jadi orang Jawa yang pada cakap Inggeris kata apa tadi? Lupa dah. Forever and ever, yang apa, nikmat syurga tu dan azab neraka tu pun telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Saya pernah kalau kat sekolah sekolah menengah Islam Johor Bahru sebab saya ngajar tu, dia hari Khamis, setiap hari Khamis tu ada usrah Habib lah. Tapi gila-gila cikgunya kena tang saya tak tahu sangat pasal Habib. Saya bukalah kitab pasal bab iradat ni lah. Segala perkara telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab iradat, kehendak Allah Ta'ala, kehendaki segala perkara. Jadi cikgu macam okeylah, tak ada masalah lah. Bila diterangkan segala perkara tu sama ada yang baik atau yang buruk, ada berkerut sikit dahi. Itu pun Allah Ta'ala yang kehendaki. Yang baik tu boleh terima lagi, tak berkerut dahi. Yang buruk pun Allah Ta'ala yang kehendaki, dah mula berkerut sikit. Saya terangkan lagi contoh buruk dalam kitab. Kekufuran, yakni kafir, tak beriman, dan juga maksiat, buat dosa, itu pun telah ditentukan, ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Lagi kuat kerut ni. Apa? Kan? Bila time soal jawab, belum sampai lagi time soal jawab, dah angkat tangan. Yang buruk pun memang Allah Ta'ala yang nak. Nampak? Bukanlah cakap dia apa nama ni, tak belajar, tidak. Dah sebut pula sekolah kan. Maksudnya sudah berlaku dalam masyarakat, nak kata seluruh masyarakat Malaysia, tidaklah. Maknanya yang saya jumpalah, sudah ada berlaku dalam masyarakat. Ada kepercayaan yang baik itu memang Allah yang jadikan, yang takdirkan, yang kehendaki, Allah yang nak. Tapi yang buruk bukan Allah yang nak. Nampak? Sedangkan ini asas fahaman ahlu sunnah wal jamaah, masuk dalam rukun iman. Yang keberapa tu? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul,
percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat. 6. Jadi yang kelima tu percaya dengan qada dan qadar. Hari kiamat dulu sebenarnya baru qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar, baiknya dan buruknya, sama ada perkara yang baik atau yang buruk, itu Allah yang jadikan. Itu iman tu. Cuma dia pendek kan, formulanya tu pendek je. Bila dihuraikan di surah agama ataupun dalam kuliah-kuliah, barulah dijelaskan. Contoh baik itu beriman dan taat mengerjakan ibadat, dan contoh buruk itu kufur, tak beriman, dan juga berbuat maksiat, berbuat dosa. Itu juga Allah yang kehendaki, maknanya Allah yang takdirkan. Dalil dari segi Al-Quran, dalil naklinya, ada banyak ayat Quran. Kalau wallahu ala kulli syai'in qadir tu dia sifat kudrat. Wallahu ala kulli syai'in qadra pun ada juga. Setiap perkara Allah Taala dah tentu, dah takdirkan. Qadir tu tadi kudrat, qadra tu tadi dah ditentukan, dah di kehendaki oleh Allah Ta'ala. Maksud menghendaki, sifat iradat tu Allah Ta'ala menghendaki, itu Allah takdirkan, Allah tentukan nasib setiap makhluk. Setiap sesuatu, maknanya tak kira benda baik atau buruk. Kemudian dalil akal pula, kalaulah yang baik itu Allah Ta'ala yang jadikan, yang buruk itu bukan Allah yang jadikan, nescaya maknanya Allah Ta'ala ni Tuhan baik, Tuhan baik. Dan makhluk ni yang nak buat jahat, dia sendiri punya kehendak, bukan kehendak Allah, makhluk dah jadi Tuhan jahat. Kalau kita banding dengan agama Buddha, yin yang, dia ada yin yang tu, itu kalau tak silap saya, yang saya faham, ada Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Kalau nak buka itu kedai runcit, itu mesti letak dia punya berhala yang Tuhan baik punya, dewa baik, patung baik punya. Tapi kalau nak buka kelab malam, dia tak boleh letak tu dia punya Tuhan yang baik tu nanti. Marah nanti Tuhannya kata, kena letak tu Tuhan gelap punya. Kan? Sebab dia kata ada dua Tuhan, satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Tengoklah kita nak buat bisnes apa. Kan? Kita orang Islam tak sama dengan fahaman yang bukan Islam, salah satunya Buddha. Kalaulah satu orang percaya benda baik Allah yang tentukan, Allah yang kehendaki, Allah yang rancang. Benda yang jahat, benda yang buruk, bukan Allah yang rancang, bukan Allah yang nak, makhluk sendiri yang nak. Bukan dua Tuhan, bukan dua Tuhan jadinya. Allah Tuhan baik, makhluk semua yang buat jahat tu semua Tuhan jahat. Lebih teruk lagi daripada agama Buddha yang percaya ada dua Tuhan lagi. Itu dalil akalnya. Maksudnya dari segi hujah, akalnya tak boleh, mustahil benda yang buruk itu bukan Allah yang nak. Dan satu lagi dalil akal juga, dalil logik akal, iaitu kalaulah ada perkara yang Allah Ta'ala tak nak tapi berlaku juga, maknanya Allah Ta'ala sudah ada sifat terpaksa. Aku tak nak, jadi juga. Dah lah, nak buat macam mana? Itu manusia, makhluk. Allah Ta'ala tak macam tu. Kan? Contoh suami isteri, suaminya ada kereta, suaminya kaya lah, boleh beli kereta elektrik. Tak payah sebutlah apa nama keretanya. Kan? Isteri pertama kata, bila suaminya nak kahwin kali kedua, kan, kahwin lain,
Isteri dah lah, aku tak nak, tapi dah dia nak, macam mana? Terpaksa. Kan? Terpaksa. Cik kenal Ustaz? Tak payah sebutlah nama, kenal semua pula nanti kan. Jadi isteri itu terpaksa. Saya tak nak, tapi dah dia nak, macam mana? Kan? Saya tak boleh nak, saya terpaksa kan, menerima je, redha je lah, dimadukan. Yang penting kaya kan. Contoh lah, itu contoh tak ada kena-mengena sebenarnya semua nak buat contoh. Makhluk ada sifat terpaksa, tergagah. Allah Ta'ala, Tuhan, tak boleh bersifat tergagah, terpaksa. Ada perkara yang Allah Ta'ala tak nak, contohnya kekafiran, kemaksiatan, dosa, tapi terjadi juga. Sebab itu Allah Ta'ala menentukan segala perkara, termasuklah yang baik dan yang buruk. Benda simple je tuan-tuan, tapi kalau sudah ada fahaman lain ataupun sudah lama tidak diulang kaji, baik dan buruk daripada Allah, baik dan buruk Allah tak diulang kaji, boleh jadi benda yang betul tu jadi pelik. Yang buruk pun Allah Ta'ala yang jadi, yang nak, Allah Ta'ala yang nak, bukan makhluk tu sendiri yang nak. Jadi pelik. Saya dah jumpa ramai yang apa nama ni, berkerut dahi tu saya dah jumpa ramai. Kita pun tak salahkan dia pasal dia pun lepas suragama, dah habis suragama. Kalau yang orang Johor lah, dah habis suragama, dah tak buka lah kitab, mana buka lah, simpan lah, mana ada pakai kan. Memang kalau nak kerja kat Johor, kerajaan Johor ni mesti ada sijil apa nama, darjah khas, jenam kan. Tapi sijil tak ada, suruh buka kitab kan. Kecuali kalau duduk kuliah kuliah berkitab, jadi ada ulang kajinya, barangkali taklah berkerut dahi sangat. Baik, sambung. Yang berlawanan dengan setengah barang yang harus. Barang ni perkara yang harus, atas itu mungkinat. Mungkinat tu yakni benda yang boleh ada dan boleh tiada. Asalnya mungkin, satu mungkin, banyak mungkinat. Mungkin ni apa? Bahasa Melayu jadi mungkin, M-U-N-G. Bahasa Melayu nak sebut mungkin tu payah. Mungkin kan, tertutup mulutnya. Ada kuliah malam ni, mungkin ada, mungkin tak ada, susah. Mungkin je terus, M-U-N-G. Asal daripada bahasa Arab tu mungkin. Mungkin tu boleh ada dan boleh tiada, yakni makhluk. Seperti wujud Adam dan sifat hitam, putih, masa siang, malam, dan tempat Mekah, Madinah. Ni contoh-contoh lah. Dan pihak kanan, kiri, dan panjang, pendek. Itu contoh-contoh makhluk. Itu semua Allah Ta'ala yang kehendaki, Allah Ta'ala yang tentukan. Maka ditentukan salah satu yang berlawanan itu pada azali. Pada azali, yakni pada makhluk, sejak makhluk belum ada. Termasuklah masa pun belum ada. Kenapa masa belum ada? Yang namanya makhluk, ma siwallah, barang yang selain Allah. Itu makhluk. Masa bukan Allah Ta'ala, jadi dia tu makhluk. Dan mustahil lawan iradah. Baik, jadi kata sini ditentukan salah satu yang itu pada azali. Allah Ta'ala tentukan nasib tu sejak azali, sejak makhluk belum ada. Jadi terbatallah jika seseorang berfahaman Allah Ta'ala baru menentukan sesuatu perkara. Contoh, ada hadis Allah Ta'ala dah tetapkan jodoh, maut dan rezeki seseorang. Jodoh Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Berkawan, bertunang, putus tunang, kahwin orang lain. Siapa Ustaz? Adalah orangnya. Mestilah adalah orangnya tu kan. Tak percaya PM tepi. Saya boleh buktikan. Bukanlah maknanya apa nama nu cerita kan, memang ada. Ada yang apa nama kisah benar juga. Ni apa, orang kampung saya lah. Tak payah sebutlah nama je kan. Dia dah kahwin lama, dah berumur lah, dah kira pangkat atuk lah, dah atuk-atuk, ada cucu banyak.
meninggal isterinya kan, meninggal, entah macam mana balik kampung jumpa girlfriend lama. Masa muda-muda jumpa girlfriendnya pun dah apa nama ni, janda juga, dia dah duda. Girlfriend yang lama dia tu ex girlfriend lah, janda. Entah macam mana suka sama kahwin, walaupun dah pangkat datuk kan, dah jodoh, kahwin. Sekali dah kahwin, dia tu dah biasa duduk bandar, ex girlfriend tu dah biasa duduk kampung, tak ngam. Tak ngam. Tak berapa lama, sebulan 2 bulan rasa ada juga. Lama-lama dah lah, kita pisah je lah. Rupanya bukan jodoh. Kahwin sebulan 2 bulan, pisah juga. Dah nama jodoh, kita pun tak tahu. Tak? Macam ada orang kawan dengan orang apa nama ni Pahang, kawan dengan orang apa ni Terengganu, Perak. Sekali jodohnya orang Johor juga, kan? Contoh, siapa entahlah contoh. Kan? Baik, jodoh dah ditetapkan, rezeki dah ditetapkan dah. Kalau dah memang rezeki dia kan, dapat. Orang kata rezeki tak salah alamat kan, dapat, insya-Allah dapat. Kalau dah bukan memang rezeki, dah masuk mulut, keluar balik, muntah. Lagi apa? Maut. Maut tak cepat sesaat, tak lambat sesaat. Bab maut ni saya buat contoh yang bagi kuliah je lah, senang. Tak? Saya pernah buat contoh yang dengar kuliah. Tak berani saya nak buat lagi. Jadi betul-betul kisah benar tuan-tuan. Saya pernah lah cakap kan. Ni contoh je lah, bukan jemaah sini, jemaah tempat lain. Saya pun cakap, kadang-kadang antara guru dengan anak murid ni, kadang-kadang murid pergi dulu. Saya buat bukan sinilah, murid tempat lain. Murid pergi dulu, guru pergi kemudian. Kadang-kadang pula masa lain pula guru pergi kemudian, murid pergi dulu. Sama Ustaz? Sama. Ingat tak sedar. Jadi kalau diam je tu, maknanya dia dah pergi tempat lain. Kalau bersuara tu beri tumpuan tu. Tapi ini tempat lain lah, murid tempat lain. Saya pernah buat macam tu, cakap lah kan, kita saja bagi contoh. Betul, sebab tu ada murid yang pergi dulu. Dah apa tempat, satu tempat lah yang saya ingat, satu tempat dah pergi dulu dah. Terus saya tak buat lagi dah contoh tu. Buat contoh lain, masin pula mulut dia kan. Tapi dah memang takdir Allah lah ajalnya kan. Jadi bab ajal, kalau belum sampai tempat yang sama juga, kalau belum sampai ajalnya, ada satu jemaah tu, dia ceritalah lepas kuliah tu, dia saja cerita kan, ajak berbual. Dia kata, Ustaz, saya ni datang masjid ni sebab dah ada satu peristiwa yang Allah Ta'ala beri peringatan kepada saya. Saya ni dulu ceritalah, saya ni dulu huha-huha tu kira agak teruk jugalah, dia sebutlah. Saya pun faham lah, dia pun tak tak cerita lebih lah. Jadi dia kata, satu kali ni Ustaz, saya kemalangan, aksiden. Saya punya kemaluan tu Ustaz, hampir putus nak kena exhaust kereta. Kit lagi. Kan, tu peringatan Allah Ta'ala kan. Pasal dia punya jahat tu lain macam. Jadi sikit lagi Ustaz, terus bila saya masuk hospital lama juga, dia kata yang lain cedera lah, yang itu tu selamat Ustaz. Alhamdulillah. Sebab itulah saya taubat Ustaz. Yang lain tu ada luka juga, patah riuk sini sana sini, tapi yang itu selamat Ustaz. Memang sikit lagi, kalau tak memang dah hilang lah Ustaz. Memang hilang dah. Memang dah kira macam bangkai nyawa je lah. Tak ada nikmat lah dunia ni Ustaz, dia kata. Jadi kerana itulah saya taubat Ustaz. Namanya bukan ajal, belum ajal, bukan mati, lama-lama mati juga, tapi belum sampai ajalnya tu kan, belum sampai masanya. Itu ramai yang apa nama ni, bukan ramai lah, ada jemaah yang cerita kisah benar, pengalaman hidup kan. Maknanya benarlah hadis tersebut, maut telah ditentukan, jodoh sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan. Tetapi hadis tersebut hanya sebut 3.
Jadi ada golongan yang mengatakan bahawasanya selain daripada 3 ni Allah Ta'ala belum tetapkan. Itu masalah. Hadis tersebut betul, 3 perkara itu dah ditetapkan, tapi bukanlah maknanya yang lain belum ditetapkan, belum ditakdirkan. Yang lain juga telah ditetapkan, tapi kalau tak sebut hadis ni, kerana 3 perkara ini kebiasaannya orang apa nama ni, yang berlaku dalam kehidupan lah. Ada insya-Allah sambung sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, sambung sikit ni ya. Jadi hadis tersebut Allah Ta'ala dah tentukan jodoh pertemuan, rezeki dan ajal. Syarah hadis tersebut, syarahnya tu maknanya penjelasannya. Kalau Al-Quran ada tafsirnya, kalau hadis ada syarahnya. Jadi syarah hadis tersebut saya pernah bacakan dekat Masjid Nurul Hidayah, Jalan Tasik, Bandar Seri Alam. Dia ada kitab syarah Bahrul Mazi. Kitab syarah Bahrul Mazi iaitu syarah bagi hadis-hadis Imam Tirmizi. Kitab Melayu, kitab Jawi lah. Yang buat tu siapa? Iaitu pengarang Qamus Al-Marbawi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak. Ya? Kuala Gangsa Perak. Abang orang sana. Nampak? Orang kampung. Nampak? Ulama. Masya Allah. Jadi apa nama ni, selain Qamus Al-Marbawi, itu satu Malaysia pakai tu Qamus Al-Marbawi, orang sekolah Arab
Kalau pelajar Malaysia pakai Kamus Al-Marbawi. Satu lagi kitab namanya Bahrul Madhi, 22 juzuk, yang Jawi lah, 22 juzuk. Itu dalam dalam kitab syarah tersebut ada hadis Allah Ta'ala dah tentukan ajal maut, rezeki dan juga jodoh. Syarah hadis tersebut maknanya tiga perkara ni yang utama, yang biasanya diperbicarakan oleh manusia. Manusia biasa cerita pada rezeki lah, kerja mana kan, nak kahwin, kerja apa kan, itu soalan mestilah kan. Lagi soal jodoh, dapat mana kan. Cerita pasal apa nama dengan kawan-kawan, bini kau okey, bini cerita pasal bini, cerita pasal bini kan. Tak okey buat macam abang tu, abang kaya tu panggil kan. Lagi pasal maut, siapa meninggal, bila meninggal, sebab apa jatuh bilik air. Tu hati-hati tuan-tuan. Saya dah banyak dengar cerita jatuh bilik air meninggal ni. Kawan saya sekerja sekolah Omega tu meninggal dunia. Umur dalam 40-an lagi, kira muda lah, 40-an lagi, jatuh bilik air, licin. Anak saya tak meninggal lah, tapi pernah lah jatuh, debu juga. Saya biasa seminggu sekali cuci, tahap minggu tu penat sangat, tak banyak kerja, lupa 2 minggu, 3 minggu tak cuci, licin. Oi, jatuh anak saya, hati-hati ya. Hati-hati. Kadang jatuhnya bukan sebab jatuh, kepala tergentak. Na'udzubillah jadi, ya Allah. Benda macam-macam, paip besi, kan, tajam. Hati-hatilah, hati-hati. Alah Ustaz, kalau dah hati-hati, kalau dah apa nama ni, kalau dah sampai ajalnya, iyalah, tapi kita usaha ikhtiarlah, jangan apa nama ni, biarkan Alah, saya dah tak pernah cuci tandas, tak jatuh licin, belum sampai ajal Ustaz. Iya. Belum sampai ajal, mana tahu lepas awak cakap ni sampai ajalnya, kan. Jadi itu kita usaha ikhtiar. Baik, dan kita pun wajib berusaha ikhtiar, itu zahir syariat. Dalam hakikat tauhid, ya, ajal maut dah ditetapkan. Cuci ke tak cuci, tak kira, ikut ajal yang Allah Ta'ala dah tentukan masanya, ya, dalam hati. Dari segi zahir perbuatan kita, anggota kita wajib berusaha zahir syariat, wajib ikut syariat, jaga apa nama ni, keselamatan badan, keselamatan akidah, keselamatan harta, itu memang disuruh dalam hukum syarak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah pegang dua-dua, tauhid, hakikat tauhid dan zahir syariat. Jadi tiga perkara tu yang biasa disebut, diperbualkan. Hal keadaan yang sebenar, segala perkara telah ditentukan oleh Allah, termasuklah turun naik iman. Iman seseorang itu bukan baru ditentukan bila kita berusaha, barulah Allah Ta'ala tentukan turun naik iman. Tak, sudah ditentukan dah. Masa ni imannya naik, kemudian imannya turun, kemudian naik balik, atau imannya naik aja, atau imannya turun aja. Itu semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan itu maksudnya, maka ditentukan salah satu yang berlawan itu pada azali. Allah Ta'ala tentukan tu sejak azali, sejak makhluk belum ada lagi dah. Dan mustahil lawan iradah, iaitu benci. Baik, sementara saya ingat satu lagi perkara, hadis daripada kitab syarah Al-Bahrul Madhi juga, iaitu hadis tentang la yuraddul qada'u illa bid-du'a. Tidak tertolak qada', tidak terhalang qada', takdir, illa bid-du'a, melainkan dengan doa. Jadi hadis tersebut seolah-olah kalau kita doa sungguh-sungguh, banyak kali, insya-Allah Allah Ta'ala akan ubah takdir. Ada golongan yang percaya begitu. Malah hadisnya ada. Maka rujuk syarah hadis tersebut. Apa syarahnya? Syarahnya pendek je, tak panjang. Doa pun sudah termasuk dalam takdir. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala takdirkan begini-begini, kemudian kita doa, Allah ubah takdir. Ikut apa yang kita doa. Maknanya doa kita berjaya mengubah takdir Allah. Kalau begitulah fahaman seseorang, maka
dipatahkan dengan hujah begini. Allah Ta'ala menentukan sesuatu itu menurut ilmunya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu berdasarkan apa yang telah ditakdirkan. Sifat kudrat Allah, Allah jadikan sesuatu ikut apa yang telah ditakdirkan. Sifat iradat Allah. Sifat iradat Allah menentukan nasib makhluk berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Sifat ilmu Allah. Kalaulah takdir Allah boleh kita ubah dengan doa, nescaya ilmu Allah Ta'ala itu ada masalah, ada tersasar. Maknanya Allah Ta'ala tak tahu makhluknya ni nak berdoa. Makhluk nak berdoa lah, kena ubahlah takdir. Ya kan kita nak doa, seolah-olah begitu. Itu kalau nak jadikan dialog lah. Allah Ta'ala mustahil ilmunya itu tersasar. Yang tersasar itu makhluk ilmunya. Ingatkan boleh mengandung, boleh tak boleh. Dah kahwin lain. Contoh Ustaz bagi contoh tu je, itu yang ingat kat kepala. Contoh je lah kan. Asyik lalu cerita tu je kan. Baik. Jadi Allah Ta'ala, takdir Allah tak berubah. Satu lagi perkara, boleh tak Allah Ta'ala ubah takdirnya? Jawapannya tak boleh. Bukan sebab Allah Ta'ala tak berkuasa. Itu soal tentang kudrat pula. Sebab kuasa Allah itu berlaku kepada makhluk, bukan berlaku kepada Allah dan segala sifat-sifat Allah. Iradat, takdir Allah itu sifat iradat. Kuasa Allah tak berlaku, tak jatuh kepada sifat iradat Allah. Jadi Allah tak boleh ubah takdirnya. Bukan sebab Allah tak berkuasa. Ni bukan kita yang makhluk yang menentukan boleh tak boleh. Tak. Itu dari segi hukum akalnya, hujahnya, dari segi akal. Kenapa Allah Ta'ala tak boleh ubah takdir? Tak boleh tu bukan larangan. Tak. Allah Ta'ala tak boleh dekat situ, maknanya dari sifat mustahil Allah Ta'ala mengubah takdirnya. Kalaulah Allah Ta'ala ubah takdirnya, nescaya Allah Ta'ala jadi lemah. Sebab dia mula-mula takdirkan lain, tiba-tiba makhluknya minta supaya jadi lain. Dah dia terpaksa. Dah jadi terpaksa pula Allah Ta'ala. Itu dalil dari segi akal. Jadi itu sebab hadis wajib rujuk kitab syarah hadis. Al-Quran wajib kita rujuk kitab tafsir Al-Quran. Baik, kamu sikit lagi sikit lagi. Dan mustahil lawan iradah, iaitu benci, artinya menjadikan sesuatu dengan tiada kehendaknya. Mustahil Allah Ta'ala menjadikan sesuatu bukan dengan kehendaknya sendiri, seperti menjadikan sesuatu dengan terpaksa, atau dengan lupa, atau dengan tersilap, atau dengan lalai. Jadi atau dengan illah, Allah Ta'ala tak menjadikan sesuatu dengan perkara-perkara tersebut. Illah ni nanti kita sambunglah akan datang. Dia panjang sikit bahasan dia. Jadi Allah Ta'ala berkehendak, lawannya iaitu benci, ataupun lebih tepat lagi karahah, terpaksa. Allah Ta'ala mustahil bersifat terpaksa, lupa, tersilap atau lalai. Baik, yang illah kita akan sambung, akan datang insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.